Kesimpulannya, kebanyakan rakyat tidak perlukan lagi bangunan pencakar langit, tetapi sangat memerlukan keperluan sosial dan ekonomi Itulah yang baik. kemauan rakyat. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Jadi kemarin ada yang request, Kak, reaction lagi channelnya APHD Channel. Ini judulnya, Kenapa Kehidupan Rakyat Malaysia Tertekan? Ini bukan hanya di negara Malaysia saja ya teman-teman ya. Sebenarnya memang hampir di seluruh negara dan termasuk juga Indonesia gitu ya. Jadi kita memang menginginkan namanya pemerintah ini memang berlaku lebih untuk itu tadi menjamin kestabilan kehidupan, kesejahteraan masyarakat tentu saja. Nah ini kita menonton dulu video dari APHD Channel, gimana sih beritanya nanti bakal kita komentarin di belakang ya. Kita sama-sama melihat bagaimana kehidupan perekonomian dari negara masing-masing. Nanti aku bakal cerita juga dari Indonesia, ini dari Malaysia dulu. Kita nonton videonya. Keresahan rakyat yang semakin terhimpit oleh pelbagai masalah disebabkan kenaikan kos sara hidup ditambah dengan kesan nilai ringgit yang rapuh mula dirasai. Sama di sini juga. Inflasi adalah satu yang tidak dapat dielakkan dan harga yang telah naik amat sukar untuk turun. Bagaimanapun, pertumbuhan pendapatan rakyat pula sangat sedikit. Sama sih. Dapat dilihat pelbagai isu ketika ini seperti jurang gaji yang semakin luas antara golongan eksekutif dan pekerja bawahan. Graduan yang dibayar tidak setimpal dan penghijrahan tenaga pakar keluar. Rakyat juga sukar memiliki keperluan asas iaitu rumah kediaman dengan peningkatan harga sehingga 100% dari 2010 hingga 2020. Tanggungjawab penting sesebuah kerajaan ialah menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti dan memenuhi keperluan asas rakyat. Namun, situasi hari ini menggambarkan banyak kelemahan dalam pengurusan dan pentadbiran negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa isu yang dibangkitkan rakyat dan kenapa ianya berlaku. Teruskan menonton. APHD Channel. Jurang kekayaan antara rakyat yang semakin luas. Pengagihan hasil pendapatan negara yang adil dan seimbang adalah satu polisi utama dalam pentadbiran negara-negara membangun dan maju. Ketidakseimbangan dalam pengumpulan kekayaan oleh golongan 10% berpendapatan paling banyak adalah fenomena yang berlaku di banyak negara, bukan sahaja di Malaysia. Menurut data dari KWSP, kurang daripada 0.5% pencarum mempunyai simpanan melebihi RM1 juta dan jika ditambah caruman mereka adalah lebih banyak daripada keseluruhan nilai bagi 50% pencarum paling bawah. Selepas beberapa pengeluaran yang diluluskan kerajaan, 79% daripada 7.4 juta ahli mempunyai baki simpanan bawah RM1000, manakala pelaburan bagi kumpulan paling atas pula makin bertambah. Situasi simpanan yang sedikit oleh kebanyakan masyarakat ini membawa kepada isu pengagihan kemakmuran bersih yang terhad. Pada akhir tahun 2020, Prediksius menganggarkan tahap jumlah kemakmuran bersih pada nisbah KDNK di Malaysia ialah 1.87 yang menunjukkan ketaksamaan bekalan simpanan dikumpul oleh golongan berpendapatan tinggi. Ini dipanggil saving glut atau kemelut simpanan apabila golongan paling kaya mempunyai lebihan simpanan melabur dalam jumlah yang besar dan tidak membelanjakan wang mereka. Menurut seorang penyelidik, situasi ini mengakibatkan produktiviti dalam ekonomi menjadi terhad kerana tiada aktiviti perniagaan tambahan untuk disertai golongan bawahan bagi mencari rezeki. Seterusnya, perbezaan simpanan dan aset antara golongan paling kaya dan miskin semakin besar. Trend peningkatan gaji yang banyak untuk jawatan eksekutif sudah lama berlaku di Malaysia akan meneruskan corak pengumpulan kekayaan golongan tertentu sedangkan pekerja bawahan semakin terhimpit. Terdapat juga syarikat yang membayar gaji tinggi kepada ketua eksekutif atau CEO walaupun kadar keuntungan syarikat tidak begitu lumayan. Sepatutnya, wang tersebut boleh digunakan untuk membayar gaji lebih ramai pekerja perkhidmatan awam seperti guru, doktor, jururawat dan lain-lain. Tentu saja. Gaji lambat naik. Menurut Profesor Ahli Majlis Tindakan Ekonomi, banyak syarikat dan kilang di Malaysia sudah lama selesa dengan pengambilan buruh asing bagi kerja-kerja yang dilabel sebagai 3D dan ini menyekat kenaikan gaji warga tempatan. Pelabelan pekerjaan 3D ini juga menyebabkan ia tidak mahu diceburi oleh rakyat tempatan. Selain itu, majikan tidak mementingkan inovasi dan penggunaan teknologi disebabkan lambakan pekerja asing. Ramai pekerja asing yang sanggup bekerja dengan gaji RM800 sebulan tetapi ia adalah sama sekali tidak masuk akal bagi warga tempatan nanti kita komentarin yang mempunyai di belakang tanggungan keluarga terutamanya di bandar besar.
pendapatan garis kemiskinan nasional, iaitu jumlah pendapatan yang diperlukan oleh sesebuah isi rumah bagi memenuhi keperluan minimum makanan dan bukan makanan untuk hidup sihat dan aktif dalam masyarakat, ialah RM2,208, memasukkan lebih 600,000 isi rumah berada di bawah paras kemiskinan pada akhir tahun 2020. Pada waktu pemulihan ekonomi sekarang, para pekerja perlu diberi peluang menambahkan simpanan mereka dengan memberi bantuan kewangan dan subsidi bersasar untuk mengurangkan bebanan fizikal dan mental. Seterusnya, membolehkan mereka menjadi lebih produktif. Maklumat dan informasi juga perlu selalu disalurkan bagi membantu rakyat lebih cakna akan pengurusan kewangan dan tentang peluang yang ada seperti latihan kemahiran untuk menjana ekonomi. Selain itu, kenaikan gaji minimum RM1,500 pada 1 Mei 2022 juga tidak termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) di mana sekitar 97% perniagaan adalah dalam kategori ini, merangkumi 70% pekerja di Malaysia. Isu kemiskinan relatif seperti kemiskinan bandar menjadi lebih ketara dan berkait dengan isu agihan kekayaan serta pembangunan ekonomi yang tertumpu di beberapa negeri sahaja serta tidak kondusif. Ini turut mempengaruhi kestabilan politik, sosial dan ekonomi bagi tempoh jangka panjang. Malaysia kehilangan ramai pakar tempatan. Malaysia telah kehilangan aset tersangat berharga iaitu pakar dari pelbagai bidang yang boleh menyumbang kepada kemajuan dan tentunya pendapat serta idea mereka dapat digunakan untuk pemulihan negara ketika ini. Menurut laporan, Malaysia kehilangan sehingga 500,000 pekerja berkemahiran tinggi yang memilih untuk bekerja di luar negara sejak 40 tahun lalu dan aliran masuk ekspatriat berkemahiran tinggi pula berkurang sejak 2004. Ya sama aja sih, Ketua gak jauh Pegawai beda Penyelidikan sebenarnya. EMIR Research menyatakan punca utamanya ialah sistem tadbir urus yang lemah, perancangan dan pelaksanaan dasar yang berat sebelah, masalah rasuah dalam negara, selain penawaran prospek kerjaya seperti pasaran kerja yang luas ditambah dengan faedah dan gaji yang lumayan di luar. Orang Untuk cerdas perbandingan, itu pada gaji graduan pergi yang keluar mula negeri bekerja di semua. Singapura ialah $2,985 Singapura atau RM9,456 sebulan. Kanada adalah $3,167 atau RM13,833 sebulan. Manakala Malaysia pula hanya RM2,500 atau sekitar $568 sebulan. Menurut Bank Dunia, Malaysia perlu menyelesaikan isu penghijrahan modal insan berkemahiran tinggi jika mahu berjaya menjadi negara maju. Semua negara harus Malaysia begitu perlu ya. menekankan kepada sektor dan industri pertumbuhan utama yang akan mewujudkan pekerjaan dan peluang sesuai bagi pakar seperti pelaburan dalam revolusi perindustrian keempat. Dalam masa yang sama akan dapat menarik pelabur asing. Rumah kediaman tidak mampu dimiliki. Kebanyakan rumah yang dibina pemaju dianggap sebagai rumah mampu lihat dan tidak mampu dibeli oleh rakyat. Harga jualan rumah yang ditetapkan oleh pemaju bergantung pada pelbagai faktor seperti kos bahan binaan yang meningkat, kos tenaga kerja, kadar inflasi, polisi kerajaan dan spekulasi harga. Harga perumahan telah meningkat secara mendadak sama ada di bandar-bandar besar atau kecil berbanding 10 tahun yang lalu. Alasan yang sering digunakan oleh pemaju ialah disebabkan inflasi dan kos sara hidup yang meningkat. Namun, selain itu, hakikatnya berlaku pelbagai rasuah antara kontraktor projek dan pemaju Hampir di semua perumahan negara dengan pihak berkuasa. Disebabkan bilangan yang tinggi daripada harga jualan rumah yang mahal, berlaku saingan sengit antara pemaju dan mereka sanggup memberi rasuah yang banyak. Laporan mendalam oleh Institut Hal Ehwal Demokrasi dan Ekonomi dan Coalition for Business Integrity (CBI) menunjukkan kenaikan kos pembangunan hartanah sebanyak 14.8% disebabkan rasuah bermula dari awal projek sehingga tahap akhir yang kesannya adalah kenaikan harga ditanggung oleh pembeli. Laporan ini juga menyebut tentang kes di mana kontraktor utama perlu menyediakan rasuah RM20,000 sebulan bagi memastikan projek berjalan lancar dan jika tidak, pelbagai masalah akan timbul seperti buruh binaan ditahan dan surat kelulusan tidak dikeluarkan. Rasuah dalam pembangunan projek juga berlaku dalam pembinaan sosial seperti hospital, sekolah, jalan raya dan fasiliti sistem pengangkutan dan akhirnya rakyat yang akan menanggung pelbagai masalah semasa menggunakan sistem perkhidmatan awam. Kesimpulannya, kebanyakan rakyat tidak perlukan lagi bangunan pencakar langit tetapi sangat memerlukan keperluan sosial dan ekonomi yang baik serta terjamin. Tiada sistem politik yang sempurna tanpa korupsi. Akan tetapi, kerajaan dengan barisan pemimpin berkaliber dan dipercayai rakyat perlu bertanggungjawab untuk memulihkan negara. Pemimpin dan pembangkang harus melihat, mendengar dan turun merasai kehidupan seperti kebanyakan rakyat, kesulitan serta kesusahan rakyat sama sekali tidak boleh dijadikan agenda permainan politik mana-mana pihak. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Luar biasa. Jumpa lagi. Luar biasa channel ini ya.
luar biasa channel ini. APHD Channel, luar biasa informasinya memang ya. Tapi memang rata-rata hampir di semua negara yang seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang paling pertama ini yang mau aku komentarin memang namanya di Malaysia itu untuk pekerja kayak buruh, pekerjaan yang sulit, yang berbahaya itu semua diambil dari luar negara ya teman-teman. Masuk salah satunya dari negara Indonesia juga. Jadi memang itu tadi ya, kalau untuk perbandingan misalkan kalau di Malaysia itu misalkan 1 juta yang tidak mempunyai pekerjaan ini, kalau di Indonesia itu 10 juta teman-teman, banyak sekali. Jadi memang tetap saja warga negara Indonesia juga yang tidak mempunyai pekerjaan ini ingin bekerja gitu, terutama di negara lain termasuk di Malaysia. Meskipun misalkan gajinya standar gitu ya, tapi daripada tidak mempunyai pekerjaan, lahan pekerjaan di Indonesia, jadi mereka bekerja di Malaysia tentu saja. Yang penting apa? Yang penting legal ya teman-teman ya. Jadi ada surat-suratnya semuanya itu bagus, legal, jadi bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi kemarin juga akhir-akhir ini juga ternyata sudah disetujui lagi untuk kerjasama Indonesia dengan Malaysia lagi. Kalau kemarin kan sempat di stop, ternyata sekarang sudah boleh berjalan lagi ya. Itu tadi yang penting legal ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Istilahnya yang legal aja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi yang ilegal gitu kan. Dan itu tadi lanjut ke komentar aku yang kedua, memang namanya di hampir semua negara ya teman-teman ya, ini rakyat menengah ke bawah ini perlu ya namanya ditambah untuk kesejahteraan ya teman-teman, untuk kehidupannya. Itu tadi ya, di Malaysia ini pasti untuk mempunyai rumah aja mahal banget ya teman-teman. Dan kalau di Indonesia ini ada teman-teman rumah subsidi namanya, itu biasanya harganya di bawah 100 juta. Jadi meskipun ada rumah subsidi juga tetap aja namanya uang 100 juta itu nggak mudah teman-teman untuk masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkannya. Dan namanya rakyat yang ingin mendapatkan kesejahteraan di setiap negara itu pasti saja ada ya teman-teman ya. Kita sebagai warga negara tentu saja ingin namanya pemerintah bekerja lebih baik lagi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan warga negaranya, tentu saja begitu ya teman-teman ya. Memang ini istilahnya untuk kita, untuk kalangan yang memang sudah berpendidikan, sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, ya masalah-masalah seperti ini istilahnya ya nggak masalah lah, kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa makan. Tapi kan namanya warga negara, masyarakat itu luas ya teman-teman ya. Satu negara itu banyak sekali yang namanya tidak mempunyai pekerjaan gitu. Terus pendidikannya di bawah rata-rata, bawah garis kemiskinan ya teman-teman ya. Kelas menengah ke bawah tentu saja, nah itu yang harus sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah tentu saja. Itu kesejahteraannya dimulai dari bagaimana mereka bisa berpendidikan secara baik, terus mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan itulah teman-teman, namanya setiap negara pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri ya. Dan itu tadi ya, berarti PR kerja keras untuk pemerintah kita tentunya untuk lebih mensejahterakan kehidupan rakyat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentu saja semoga kedepannya negara Malaysia, negara Indonesia ini semuanya bisa menjadi lebih baik lagi, kehidupan di masyarakat di negara kita bisa semakin sejahtera tentunya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Baby, baby, baby.